dikasihi Al-Fadhil Ustaz Rosli Muhammad Ustaz Rosli Jabar yang Ketua Pengurusi Suruh Jaya dengan ceramah ke UMNO Suruh Jaya PAS Negeri Pahang, Fadil yang berhormat Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi, Ahli Parlimen Temerloh rangkap Ketua Penerangan PAS Pusat, Fadil Ustaz Mukhtar Seni, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pahang yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat, seluruh pimpinan PAS Negeri Pahang yang baru sampai, yang kita raikan Al-Fadhil Tuan Guru Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Fadil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden, Muslimin Muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya alu-alukan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, ke majlis kita pada malam ini. Takbir. Lagi tak duduk, saya tak boleh syarah, tuan-tuan tengok ke lain. Tak boleh. Tak ada. Tak tuan. Saya insyaAllah tidak akan mengambil masa yang panjang walaupun saya main jauh, kerana inilah kali pertama saya main Kuantan. Cari masjid itu 3 hari daripada pukul 6, pukul 9 baru jumpa. Tuan-tuan, siapa yang nak jadual kuliah subuh atau kuliah maghrib boleh kontak saudara Bala, Pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS. Saya rasa kuliah dia tentang Islam lebih baik daripada mana-mana pemimpin UMNO di Malaysia, insya-Allah. Tuan-tuan, kita ada banyak isu, yang isu-isu yang besar insya-Allah akan diulas oleh Tuan Guru Presiden dan Fadil Timbalan Presiden. Saya ingin menyentuh satu tajuk sahaja, iaitu berkenaan dengan nasib yang sedang dihadapi oleh Torek Kedah. Kerana terlalu banyak isu yang sedang kita hadapi, ada satu isu yang agak kita lupakan. Kerana Kedah telah menjadi tuan rumah untuk satu himpunan, dipanggil Himpunan Derita Rakyat, untuk melonjak isu kejatuhan harga getah yang terlalu teruk, dan kita buat himpunan itu di Baling, Kedah. Ada wakil daripada Pahang ini hadir, dan kita telah berhimpun sekitar 30,000 orang pada masa itu. Daripada tempoh itu sampai sekarang ni, harga getah tak pernah naik, malah makin jatuh.
Hari ini di tempat saya harga getah sekilo RM1.90. RM1.09. Kerajaan Barisan Nasional kata kerajaan bersedia untuk memberi bantuan khas bila harga getah jatuh di bawah paras RM1.07. Kalau nak tunggu harga getah jatuh di bawah RM1.07, ramailah daripada rakyat Malaysia ni akan melarat dan kelaparan. Tuan-tuan, kajian menunjukkan kos menerbitkan, kos menghasilkan sekilo getah skrap ialah RM3.20. Kalau harga getah sekilo dibeli dengan harga RM2, tuan kebun penoreh getah rugi sekilo RM1.02. Orang Kuantan reti tak cakap dah? Sepakat senyap semua. Ramai? Ada tak orang sini yang motong? Saya ingat depan saya semua lawyer. Tak ada orang motong profesional. Tuan-tuan semua, kos menghasilkan sekilo skrap RM3.20. Hari ini harga skrap dijual kepada pemborong RM9. Orang motong rugi sekilo RM3. Kos getah dipasarkan di pasaran antarabangsa RM5.25 sekilo. Dipanggil FOB, Freight on Board. Getah yang sudah jadi SMR 20 nak dihantar ke luar negeri dipanggil harga FOB RM5.25. Pasal apa? Sampai di kebun, tuan kebun hanya terima RM1.90. Kerana dasar getah Malaysia, kerajaan memutuskan menetapkan kos pengeluaran, pemprosesan, pengangkutan dan pemasaran ditanggung oleh pengeluar. Satu-satunya kelompok petani yang tidak menerima sebarang subsidi di Malaysia ialah penoreh getah. Yang terima subsidi nelayan ada subsidi minyak. Orang tanam padi ada subsidi baja, ada subsidi racun, ada subsidi benih, ada subsidi harga padi. Orang toreh getah tak terima apa-apa subsidi. Dan orang toreh getah adalah kelompok paling besar dalam kumpulan petani. Ada 590,000 ketua keluarga penoreh getah. Kalau satu keluarga 4 orang, ada kira-kira 2 juta jiwa yang bergantung kehidupan kepada getah. Dalam negara yang kaya macam Malaysia, orang motong, orang menoreh getah, kawan-kawan yang terlibat dengan industri getah, kumpulan yang tidak dipedulikan. Harga RM9 ke RM2 ke, hampa punya pasal. Di tempat saya, tuan-tuan, harga skrap RM2. Harga ikan temenung RM8. Nak beli temenung sekilo kena jual 4 kilo skrap. Nak dapat 4 kilo skrap kena toreh 13 pokok getah. Kalau boleh toreh motong hari tak apa. Hujan tak boleh motong, malas tak boleh motong, double line pun tak boleh motong. Kalau itu kawan tu nak pergi motong, naik motor. Kawan tak pasal nak kaji dah. PP nampak signboard dilarang memotong. Dia mujur hari ni. Letak balik ke rumah. Tak boleh potong double line.
Jadi tuan-tuan, saya sudah buat sikit bacaan. Tahun 2013 pengeluaran getah scrap di seluruh negara berjumlah 845,000 tan. Kali dengan 1000 untuk dapat berapa kilo? 845,000 tan kali dengan 1000 dapat 8,450 kilo. Kalau kerajaan bagi subsidi sekilo RM1, kerajaan kena keluar 845 juta. Kalau kerajaan bagi subsidi RM2, kerajaan kena bagi peruntukan untuk 2 juta jiwa tadi 1.695 bilion. 1.695 bilion untuk tampung 2 juta orang. Saya rasa bukan jumlah yang besar, kerana seorang saja boleh terima dalam akaun 2.6 bilion. 2.6 bilion tuan-tuan. Kalau bagi dekat orang motong, boleh tahan setahun. Semua orang motong. Bagi sekilo RM2, bagi kat orang motong sekilo RM2, setahun korang tu boleh makan dengan harga sekilo RM4 sekarang. Kita jimat daripada pemotongan subsidi minyak berapa bilion. Kita dapat daripada kutipan GST berapa bilion. Kita bocor dalam belanjawan persekutuan 40 bilion. Kita minta kerajaan bagi perhatian untuk bagi subsidi kepada harga scrap. Sekilo RM2 baru belanja setahun 1.6 bilion. Dengan jumlah 2 juta orang yang terbabit dalam industri toreh getah yang tak boleh potong double line tadi, saya tidak fikir angka ini terlalu besar untuk dipertimbangkan. Lagu mana boleh harga daripada RM5.25 di atas kapal sampai di kebun tinggal RM1.9. Saya ambil masa yang ringkas sampai 10.30 untuk sikit pendetailan. Tiap-tiap kilo tuan-tuan, ada siapa motong tolong angkat tangan. Tak mengaku, malu. Saya motong. Tiap-tiap kilo scrap yang dihasilkan di Malaysia, kerajaan potong tiap-tiap kilo 14 sen. 4 sen bagi kepada Lembaga Getah Malaysia untuk research. 10 sen dibagi kepada RISDA untuk tanam semula. 14 sen dipotong daripada FOB tadi. Kalau FOB RM5.25, potong 14 sen tinggal RM5.11. Sekupang yang RISDA kutip, dia akan pulang balik kepada tuan kebun, bukan orang motong, kepada tuan kebun yang akan buat tanam semula selepas 25 tahun. Berapa dia kutip? Dia himpun setahun 180 juta daripada sekupang sekilo. 4 sen akan pergi kepada Lembaga Getah Malaysia. Lembaga Getah Malaysia kerja dia buat kajian apakah yang boleh diperbuat lagi dengan getah. Industri getah harus diperkembangkan. Tak nanti nak buat sarung tangan saja, tak nanti nak buat belon saja, tak nanti nak buat getah terbih saja. Ada lagi kegunaan getah untuk industri. Ini kerja LGM. Apa yang LGM buat di Malaysia? LGM ni umur dia 100 tahun. LGM buat kajian, kutip scrap pakai
Dia naik motor, satu ada trailer ada belakang, ada satu mesin. Suar robot masuk dalam pot, kutip masuk dalam tong di belakang. Tuan-tuan semua, kalau getah scrap kita tanam atas padang bola, boleh pakai robot tu. Tuan-tuan tempat saya kebun getah, nak tengok pun tak sanggup. Nak naik kenara gas pakai tali, bukit. Robot tu nak pergi guna kutip scrap atas bukit. LGM buat pokok getah pakai topi, hari hujan boleh motong. Tuan-tuan, sekerat RM2 nak beli topi tak padan. Nak beli kopi pun tak boleh. LGM buat kajian satu tolok, dipanggil tolok penyukat DRC, Dry Rubber Content, untuk ukur berapa kadar getah dalam sekilo sekerat basah. Tapi tolok DRC ni Kelang tak suka. Kelang getah dikuasai oleh Lee Rubber. Lee Rubber ni adalah toke orang Singapura, menguasai industri getah di Malaysia. Tolok DRC tadi disimpan dalam stok. Apa dia DRC? Tuan-tuan pergi jual scrap. Kalau scrap tuan-tuan harga RM4, DRC yang akan diberikan kepada tuan-tuan adalah 50%. Scrap tuan-tuan sebenarnya hanya 50% getah. 50% lagi adalah ayam, getah basah. Sebab itu selepas dipotong cukai ses, selepas dipotong cukai proses di Kelang, selepas dipotong cukai memproses, cukai kos pengangkutan, tuan-tuan, sekerat tuan-tuan dipotong lagi 50% DRC. Di Vietnam, di Thailand, kerajaan menyediakan makmal. Bawa sekerat tuan-tuan pergi makmal, test di makmal berapa DRC. Kalau 70%, tuan-tuan akan dibayar harga kerap kering tuan-tuan 70%. Di seluruh Malaysia, kerana tidak digunakan tolok yang dihasilkan tadi, dibuat andaian semua scrap di Malaysia hanya mengandungi 50% DRC. Jadi tuan-tuan hilang berapa puluh peratus atas andaian yang dibuat oleh LGM. Tuan-tuan semua, lepas kita berkorban banyak, kita menghasilkan getah untuk industri tayar, untuk industri tilang, untuk industri sarung tangan. Yang kita tengok hari-hari berlaku kenaikan harga barang, termasuk tayar, termasuk tilang. Tayar tak pernah turun harga gitu tuan-tuan, tapi sekerat turun hari-hari. Corak kepimpinan Barisan Nasional untuk buka mata melihat nasib sebahagian besar rakyat yang bergantung kepada getah sebagai sumber pendapatan, tak ada harapan. Bukan bangsa dia BN ni nak tengok orang motong. Depa bangsa tengok duit Wan MDB. Bangsa tengok duit cukai GST. Bangsa yang tengok lagu mana nak sapu duit bagi kaya. 2 juta orang yang terbabit dengan industri getah. Hampa pandai-pandai lah nak mengundi show. Tua bahagian akan pi bawa kain batik selai, gula sekilo, ikan kering 2-3 ekor, roti 4 sagi, roti kering. Undi amno. Otak dia pun macam getah scrap. Tak berkembang, basah banyak, hak kering tak ada. Tuan-tuan semua, dalam tempoh 2 hingga 3 tahun yang akan datang ini, insya-Allah kita akan beri fahaman kepada rakyat. Selepas ditekan dengan GST, dihilangkan duit kita dalam 1NDB, dengan ketidakpedulian kerajaan kepada nasib penoreh getah, insya-Allah rakyat akan faham
dan Barisan Nasional akan ditolak dalam pilihan raya akan datang. Boleh tak boleh? Boleh berhenti lah. Saya ucap terima kasih kepada PAS Negeri Pahang yang memberi kesempatan kepada saya main pada jauh, main cakap Kedah dengan tuan-tuan. Saya doa kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Pasal GSB yang saudara Bala sebut tadi itu, orang Kedah panggil geng Haru Biru, orang sini panggil apa saya tak tahu. Memang Haru Biru sungguh. Yang menjadi pengurusi GSB di Kedah ialah orang yang sama yang menentang Menteri Besar masa kita jadi kerajaan. Yang menjadi Presiden PASMA adalah orang yang sama yang melancarkan pemberontakan kepada Ustaz Azizan. Dua orang ni, seorang PASMA, seorang DSB. Cukup lengkap geng Haru Biru. Di Pahang ni saya rasa tak ada, geng tu tak ada. Sebab tak berani main orang Pahang nak katok tu. Ustaz Awang Lanai pondok di balik pesan, kalau jumpa ular dengan DSB, katok DSB dulu. Di sini dia tak sanggup tu, tuan-tuan jangan buat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.